Assalamualaikum, saya Muhammad Izzuan Hakimi bin Zulkifli. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Rizal bin Tarmizi. Dan saya Adam Bushiri bin Azhar. Dan saya Muhammad Ahmad Zikri bin Mustafa Kamal. Nama saya Muhammad Anas bin Zabruddin. Dan saya Asfa Ashraf. Dan kami akan ceritakan tentang black economy dan rasuah. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Kastam dan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN diminta memerangi aktiviti ekonomi gelap atau black economy dalam usaha meningkatkan kutipan hasil negara tanpa perlu kerajaan mengenakan cukai baharu kepada rakyat. 6 polis termasuk seorang inspektor di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jerantut diriman 6 hari bagi membantu siasatan kes meminta dan menerima suapan RM5,000 bagi menyelesaikan kes rampasan air ketum. Mula sekali korang tahu ke apa maksud ekonomi gelap dan rasuah tu? Tak tahu? Mesti nak terangkan. Ekonomi gelap bermaksud sebarang aktiviti ekonomi yang berada di luar kawalan undang-undang negara. Khususnya dalam aspek perundangan, regulatori dan pengenaan cukai. Ekonomi gelap biasanya berlaku dengan cara yang tidak sah dan seringkali menyebabkan kerugian kepada ekonomi negara dan masyarakat secara keseluruhannya. Pihak berkuasa dan agensi penguasaan undang-undang berusaha untuk memerangi dan mengawal aktiviti ekonomi gelap untuk mengekalkan keselamatan sosial dan ekonomi. Bagaimana dengan rasuah pula? Menurut Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM, penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawabah, upah dan diskaun. Rasuah adalah satu tindakan yang merosakkan integriti, ketulusan dan keadilan dalam sistem pentadbiran dan masyarakat. Ia merupakan salah satu masalah sosial dan perundangan yang serius di banyak negara. Jadi, apakah hukuman, faktor, kesan dan juga contoh kegiatan bagi ekonomi gelap dan rasuah ini? Nak tahu lebih lanjut? Tonton video ini sampai habis. Terdapat beberapa faktor yang boleh menyumbang kepada ekonomi gelap dan juga rasuah. Ketidakstabilan politik atau krisis politik dapat mencetus dan memudahkan wujudnya ekonomi gelap dan rasuah. Apabila keadaan politik tidak stabil, penegakan undang-undang dan institusi tadbir buruh mungkin terjejas dan individu atau kumpulan yang tidak bertanggungjawab boleh mengambil kesempatan untuk melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi yang tidak sah. Seperti yang kita tahu, kegiatan ekonomi gelap dan rasuah memberi impak yang buruk bukan sahaja kepada negara, malahan ia juga memberi kesan yang buruk kepada masyarakat sekeliling. Dapat beberapa contoh kesan daripada kegiatan ekonomi gelap dan rasuah. Antaranya ialah: Pertama, kegiatan ekonomi gelap dan rasuah mampu melumpuhkan suatu perjalanan organisasi apabila timbulnya unsur tidak jujur dan penipuan dalam suatu urusan. Perkara ini dapat dibangkitkan apabila segelintir pegawai maupun pekerja yang berjawatan kebiasaannya menjalankan kegiatan ini. Contoh yang dapat kita kaitkan adalah pegawai kastam menjalankan tugas di sepadan negara. Kebiasaannya mereka menerima sogokan berbentuk wang maupun hadiah yang membolehkan pedagang luar menyelundup barangan haram masuk ke negara. Ekonomi gelap dan rasuah banyak memberi kesan yang buruk kepada masyarakat zaman sekarang. So, apa yang kita boleh buat untuk menangani masalah-masalah ni? Tonton video selepas ini. Contoh pertama, memberi pendedahan awal tentang bahayanya gejala rasuah sejak di bangku sekolah. Ianya merupakan langkah yang bijak kerana generasi ini dididik agar membenci gejala rasuah dan mereka lebih bersikap telus, jujur dan amanah semasa melaksanakan tugas. Langkah lain bagi membendung aktiviti black economy dan rasuah dengan cara mempermudahkan urusan dengan menggunakan kemudahan IT. Seseorang individu lebih cenderung berurusan dengan menggunakan perkhidmatan atas talian yang lebih cepat dan sekaligus
membendung gejala rasuah yang mudah berlaku seperti sogorkan semata-mata untuk mempercepatkan proses urusan. Langkah ketiga, kita perlu memperkuatkuasakan undang-undang dan hukuman. Langkah ini bagi memastikan pengamal rasuah berfikir sebelum melakukan aktiviti black ekonomi dan rasuah. Hukuman yang berat perlu dijatuhi kepada pesalah-pesalah yang melakukan aktiviti ini agar mereka serik untuk melakukan gejala tersebut di kemudian hari. Melalui langkah ini, masyarakat akan sedar betapa bahayanya aktiviti black ekonomi dan rasuah ini. Mari kita lihat video yang berkaitan dengan isu kegiatan ekonomi gelap dan rasuah. Alamak, barang dah habis ni. Mana aku nak cari Alah, dah. Toh ye. Dah. Ada masa ni. Boleh lah kena ambil duit ye. Ada barang apa? Ada duit dah. Ada bang, ada masuk. Aku ada barang baik untuk kau. Ni barang dia. Betul kau nak? Betul. Ni mana kau dapat duit ni? Ada bang, saya kerja. Mana good Saya kerja bang. Kerja bang. Okey, nah. Jaga elok. Si bang. Ni nak kerja. Dan akhir sekali, Presiden Datuk Ismail Ibrahim dilantik sebagai Profesor Anjung Fakulti Ekonomi. Polis Kau buat apa ni? Member bang. Kau member macam mana ni? Ni pun tak betul lah aku tengok. Buat kau jual barang ke? Tak ada abang, mana ada. Kau cakap kan aku betul. Betul bang, kita orang saya bang. Macam mana ni? Macam mana ni? Apa member macam ni? Member kau macam ni? Betul. Cip ni memang kau. Kau jumpa bang, kau jumpa. Okay, macam mana nak settle macam ni? Kau ingat aku tak tahu? Meh tengok barang kau. Meh tengok barang kau. Keluar. Kau ingat aku tahu? Meh tengok barang. Ni apa benda ni? Benda ni? Bang, beli abang. Macam ni? Lepas Apa dia? lepas macam ni kau bagi lah. Mana yang kau ada? Berapa kau ada? Bagi. Tiba bang. Okey Okey. Okey. Boleh lah. Ni. Malam kita dapat makan lah. Pergi makan. Wah. Hari ni asyik dia makan kat ni. Tu budak-budak tu macam boleh makan ni. Dua aku rasa boleh makan dah nak. Aku rasa boleh kaya kita hari ni. Jom. Ni kalau kena jackpot ni cuci makan kaya. besar, makan besar. Steady kita tengok biar dia main dulu. Nasi bujang tak ada lah. Tak nak nasi bujang, tak lalu aku. Diorang ni polis ni diorang. Aku dah lama dah aim diorang ni. Dengar kata diorang ni kuat ambil rasuah. Jom kita ikut diorang kat sana nak ambil rasuah juga ni. Tengok kerja ikut ni. Abang polis ni. Ni tengah lah. Ni main apa ni? Ni judi ni mat. Bang, tengah tak cuci cun tu lah bang. korang ni. Tak cun lah. Main situ bang. Biasa abang, kita student tak ada duit. Takkan main benda ni haram pun. Sini abang, kita tutup kes, kita buat diam-diam. Saya bagi duit kopi, jalan abang. Apa tu? Berapa kan? Boleh. Dia 600 boleh bang? 600. Boleh lah, settle bang. Right. Okay. Boleh. Jangan. Korang ni ambil apa? Jadi apa ni?
Jadi ambil apa ni? Keluar kan. Keluar. Ni apa ni? Lapar. Duit apa tu? 700 ni banyak kan? 16 darjah. 16 janggu. Diam. Macam mana video tadi? Best tak? Dalam video tadi kita dapat lihat tentang kegiatan ekonomi gelap dan juga rasuah yang sering berlaku dalam Malaysia dan juga luar negara. Salah satu contoh kegiatan ekonomi gelap ialah pengambilan pekerja asing tanpa permit, melakukan kegiatan pelacuran, menjual dadah, judi dan menjalankan aktiviti pembalakan secara haram. Manakala contoh kegiatan rasuah pula memberi dan menawarkan rasuah. Yang kedua, menerima dan meminta rasuah. Yang ketiga, penyalahgunaan jawatan yang diperolehi. Yang keempat, membuat tuntutan palsu. Hukuman yang akan dikenakan kepada orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi gelap ialah seperti penjara, denda dan hukuman mati. Hukuman yang akan dikenakan untuk orang yang terlibat dalam rasuah ialah penjara, denda dan dilarang untuk terlibat dalam pentadbiran. Pengajaran tentang ekonomi gelap dan rasuah penting bagi masyarakat kerana ia membantu meningkatkan kesedaran tentang kesan negatif yang dapat mereka miliki terhadap ekonomi dan masyarakat secara keseluruhannya melalui pendidikan dan kesedaran. Kita boleh membangunkan strategi untuk melawan ekonomi gelap dan rasuah serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan adil. Okey.